Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pagi ni kita bersama-sama lagi dalam tadabbur harian, insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-108 insya-Allah. Jadi hari ini kita akan berbincang, bertadabbur, insya-Allah, memahami sedikit daripada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada umat Islam, kepada kita semua, iaitu daripada surah Al-Maidah ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-9, insya-Allah. Ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-9 surah Al-Maidah, muka surat kita ialah muka surat 108, insya-Allah. Jadi dalam dalam muka surat ini, insya-Allah, yang pertama sekali, secara sinopsisnya kita lihat dulu, iaitu yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang wuduk, tentang tentang iaitu bagaimana kita ni sepatutnya berwuduk bila kita nak solat. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya tentang tayamum, iaitu kalau kita tak ada air, maka kita disuruh untuk bertayamum. Dan kemudian seterusnya daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kenapa perkara-perkara ini disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ini adalah tentang keperluan untuk kita ni berpegang kepada janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu, dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, Allah Taala dah beri banyak kepada kita. Yang paling penting sekali ialah nikmat Allah Taala kepada kita, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala minta daripada kita ni supaya kita ni bersikap adil dalam segala perkara. Jadi itu ialah di antara apalah yang kita akan lalui, kita akan tengok di dalam muka surat 108 pada pagi ni, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sama-sama baca, insya-Allah, daripada ayat ini. Ayat ini boleh kita katakan sebahagian daripadanya adalah menceritakan tentang hukum, tentang hukum wuduk, hukum hakam, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang bagaimana sikap dan juga stance yang ada sepatutnya ada pada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ilas solati farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Saya baca sampai situ. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, terima kasih yang memberi feedback tentang audio dan juga video. Terima kasih, insya-Allah. Jadi kita tengok daripada awal ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dalam muka surat 108 ni tentang seruan Allah Taala kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita tengokkan bahawa ayat ini, bila ya ayyuhallazina amanu, artinya ialah Allah Taala berikan kepada, ceritakan, minta, wahai, memanggil orang-orang yang beriman. Kadang-kadang dalam Quran ni kita akan jumpa Allah Ta'ala kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi itu maknanya umum untuk seluruh manusia. Jadi apabila ya ayyuhallazina amanu, maknanya wahai orang-orang yang beriman, maknanya orang yang dah beriman lah. Jadi kita semua alhamdulillah orang yang beriman. Jadi kita sepatutnya mendengarkan dengan teliti apa yang Allah Ta'ala nak ceritakan kepada kita ni. Okey. Jadi wahai orang beriman, Allah Ta'ala kata iza kumtum, apabila kamu berdiri, kamu telah berdiri. Itu terjemahan. Tetapi maknanya ulama kata iaitu apabila aradtum, iza aradtum al-qiyam ila solah, bila kamu ni nak bangun untuk menunaikan solat. Itu maksud dia. Iza kumtum ila solah tu maksudnya apabila kamu bangun untuk menunaikan solat, dalam keadaan kamu tu berhadas. Maknanya kalau tak berhadas, nak bangun sembahyang, silakan, no problem kan. Tapi sekarang ni kita bangun nak sembahyang dalam keadaan kita ni berhadas. Jadi Allah Ta'ala kata farsilu, hendaklah kamu basuh. Jadi yang pertama sekali ni ialah perkara yang Allah SWT minta suruh kita ialah farsilu, hendaklah kamu basuh apa? Wujuhakum,
muka-muka kamu. Jadi ulama menjelaskan dengan detail lagi, hadis menjelaskan dengan detail lagi mana kawasan muka. Ini bab fiqh lah kan, daripada atas tempat tumbuh rambut sampai ke habis tulang, kemudian daripada anak telinga ni sampai ke itu maksud yang dimaksudkan dengan wujuh. Itu dipanggil wujuh. Bila dalam bahasa Arab wujuh itu maksud dia. Kemudian wa aidiyakum, dan yang kedua ialah wa aidiyakum, tangan kamu. Tangan kamu ilal marafiq, ke marafiq. Jadi marafiq kita kata ialah di mana marafiq? Di marafiq inilah kan siku kan, ilal marafiq. Tapi ila di sini sebagaimana yang dijelaskan dalam sunnah ialah ila situ bermakna dengan ma'a. Ila tu maknanya ma'a. Ma'a tu maksudnya bersama-sama dengan siku. Bukan makna sampai kepada had siku kemudian berhenti, tidak. Tapi maknanya basuh dan termasuk yang kena basuh tu ilal marafiq. Ila maknanya ma'a. Ma'a itu bersama-sama siku. Jadi siku tu termasuk dalam tu. Kemudian wamsahu. Kemudian hendaklah kamu wamsahu. Masaha tu maknanya sapu, maknanya kan. Bi ru'usikum, hendaklah kamu sapu ru'us, kepala kamu. Bi itu bukan bi dengan. Bi dalam bahasa Arab ada banyak makna. Bi di sini maknanya bi makna dia panggil tu bi lil ilsaq maknanya. Lil ilsaq tu maknanya ialah untuk apa ni? Melekat maknanya. Bi situ kan. Bukan bi tu dengan. Kalau kita kata potong apa ni? Potong apa dengan pisau katakan. Potong ikan dengan pisau, potong ayam dengan pisau. Itu bi dengan. Ini bi sini maknanya bi yang maknanya menunjukkan makna kepada melekat maknanya. Jadi sapulah bi ru'usikum, makna terkena kepada kepala kamu. Apa maksud kepala? Jadi di sini ada perbezaan ulama lah kan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, maksud kepala itu ialah Imam Syafi'i kata iaitu walaupun sehelai rambut yang berada dalam kawasan kepala, ataupun kalau tak rambut pun, kalau tak pun apa-apa saja yang dalam kawasan kepala walaupun sedikit. Sebab maksud dia tu iaitu dia kata cukup lah, walaupun dengan sedikit, kata Imam Asy-Syafi'i. Kemudian tu Allah Ta'ala kata wa arjulakum, seterusnya dan kaki kamu. Kita tengok kan dari segi baris itu kan, biru'usikum, si itu makna baris bawah. Kemudian selepas daripada tu Allah Ta'ala kata wa arjulakum, waw tu dan jula tiba-tiba baris atas. Kenapa dia tak kata wa arjulikum? Kalau baca wa arjulikum ada bacaan macam tu jadi oleh kerana itulah maka dalam setengah-setengah mazhab seperti Syiah bukan mazhab ahli sunnah wal jamaah yang 4 tu bukan, tapi Syiah mengatakan bahawa kaki ni tak perlu basuh, tapi kaki ni disapu sahaja. Kenapa? Tengok tu dia katakan kaki tu diletakkan selepas daripada kepala. Jadi maknanya kepala dibaca biru'usikum wa arjulikum, tu bacaan mereka lah. Bacaan kita dengan wa arjulakum, la tu baris atas. Jadi maksud baris atas tu maksud apa? Ulama ahli sunnah wal jamaah kata wa arjulakum sebab dia tu balik semula kepada wa aidiakum. Maknanya basuhlah tangan kamu, kemudian tu sapu kepala kamu, dan kemudian tu dan hendaklah basuh kaki kamu. Tapi kalau macam tu kenapa kaki diletakkan kemudian? Inilah daripada sinilah ulama-ulama kita mengatakan bahawa menunjukkan pentingnya tertib. Sebab itulah diletakkan kaki itu last. Itu adalah perbincangan detail lah dalam mazhab fiqh. Tapi daripada sinilah ulama mengambil bahawa tertib adalah satu bahagian daripada rukun untuk mengambil wuduk. Dan kemudian tak disebutkan bunyi sini niat kan. Niat tu diambil daripada hadis innamal a'malu binniat. Kamu basuh ni kenapa? Basuh panas muka ke? Basuh tangan kotor ke? Tak. Basuh sebab wuduk. Jadi niat kena ada. Itu dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah lah kan. Innamal a'malu binniat. Diambil daripada hadis. Jadi campur semua tu kita tengok kan bahawa ada 4 anggota. Wujuh, aidi, kemudian ru'us, kemudian kaki, wa arjula, kemudian campur dengan tertib sebagaimana disebutkan oleh ayat Quran ini, dan kemudian diambil daripada hadis innamal a'malu binniat, campur semua dia jadi 6. 6 tu dipanggil 6 rukun wuduk, semua yang kita tahu kan. Jadi itulah semua telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Kemudian seterusnya Allah Taala kata wa in kuntum junuban fattahharu. Kemudian kalau kamu ni berjunub, hendaklah
fattahharu. Fattahharu maknanya farsilu, hendaklah kamu mandi. Jadi inilah syariat mandi di sini. Kalau kamu berjunuk, hendaklah kamu mandi. Sebelum daripada kamu buat benda-benda lain lah, kamu nak semayang, nak apa pun kan. Wa in kuntum marda, dan kemudian seterusnya. Habis cerita tu. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa in kuntum marda, kalaulah kamu sakit pula. Sakit apa? Sakit kepala ke? Tak, sakit sini ulama tafsir kata sakit yang menyebabkan kamu tak boleh nak guna air. Sebagaimana atas, sama ada tak boleh nak mandi ataupun sama ada tak boleh nak wuduk. Maka wa in kuntum marda, kalau kamu sakit, falam tajidu ma'an, dan lepas tu kamu sakit tak boleh nak guna air, ataupun kamu falam tajidu ma'an, minta maaf aw ala safarin, tercepat saya baca tadi, wa in kuntum marda aw ala safarin, kamu sakit tak boleh nak guna air, itu nombor satu. Maknanya kamu ni tak musafir, ataupun aw ala safarin, ataupun kamu dalam musafir dan kamu dah cari air tak jumpa juga. Maknanya dalam musafir ni biasanya musafir dan dalam padang pasir dan sebagainya kan. Jadi tentang masalah cari air bagaimana, kena melihat, kena merayau cari air dan sebagainya nah. Maknanya tak jumpa air juga. Itu pendetailan dia dalam kitab-kitab fiqh. Jadi kesimpulannya Allah Ta'ala sebut ni dua. Yang pertama, tak boleh guna air kerana sakit. Yang keduanya, dalam keadaan musafir mencari air tak jumpa, maka pada masa itu auja'a ahadum minkum minal ghaid, ataupun salah seorang daripada kamu ni datang daripada ghaid, maksudnya berhadas. Jadi Allah Ta'ala sebut sini ialah datang daripada tempat buang air. Maksud Allah Ta'ala tak sebutlah kamu ni buang air, tapi maksudnya kamu pergi buang air lah maknanya kan. Buang air tak kira buang air besar ke, buang air kecil ke, itu ja'a ahadum minkum minal ghaid. Al-ghaid tu asalnya ialah tempat buang air. Dalam zaman dulu, zaman Nabi, zaman dululah kan, maknanya dia tak adalah, kalau dalam perjalanan tu tak adalah kita R&R tempat buang air, tak kan. Jadi kalau buang air tu mereka akan pergi jauh sikit mencari tempat yang mana ghaid tu adalah tempat yang rendah kan. Tempat yang rendah, sebab apa? Kalau rendah tu maka mereka akan buang air di situ supaya orang tak nampak lah kan. Kalau daripada jauh, kalau duduk atas bukit buang air, orang nampak lah daripada 1 kilometer dah nampak kan. Tapi ni bawah ni rendah, orang tak nampak. Jadi tu nama dia ghaid. Ghaid tu tempat rendah, tapi maksudnya kalau setengah-setengah tempat kita kata datang dari mana? Datang dari sungai. Dulu kan, zaman dulu kan, sungai tu maksudnya datang buang air lah. Jadi Allah SWT sebut sini ialah kamu ni datang daripada tempat buang air, artinya kamu ni berhadas, tempat buang air. Aula mastumun nisa. Sini ada dua bacaan lah sini kan, lamastumun nisa ataupun lamastumun nisa. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kan, ini bukan sentuh maknanya kan. Bukan sentuh. Tapi minta maaf dalam mazhab Hanafi dia bukan sentuh. Mazhab Syafi'i maksud dia sentuh. Lamastum maknanya kamu sentuh, menyentuh maknanya kan. Aku sentuh kau, kau sentuh aku. Itu gitu kan. Tapi dalam mazhab Hanafi dia kata lamastumun nisa, tengok. Maksudnya ialah bukan maknanya bersama, bukannya sentuh-sentuh je. Ini khilaf mazhab ulama lagi lah. Jadi kita tak bincang benda ni kan. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i kita, iaitu lamastumun nisa, artinya ialah bila bersentuh di antara lelaki dan perempuan maka batal wuduk. Tu kan. Mazhab Hanafi dia tak batal wuduk. Mazhab, jadi adalah mazhab ni terpecah kepada dua yang besar kan. Ada yang kata sentuh saja tak kira, sentuh dengan perasaan, sentuh dengan tak perasaan ke. Ada yang kata sentuh dengan perasaan saja yang akan batal wuduk. Ada yang kata tak, iaitu bukan maksud sentuh tapi maksudnya bersama-sama lelaki, suami isteri, maka pada ketika itulah batal wuduk. Gitu kan. Itu kata ni lah kan. Itu macam-macam pendapat ulama. Falam tajidu ma'an, dan kemudian tiba-tiba selepas daripada tu kamu tak dapat atik, tak ada air. Tak ada air. Maka apa Allah Ta'ala kata? Fatayammamu. Bila tak ada air, nak solat lah kan semua kan. Jadi hendaklah kamu tayammum, dia katakan. Jadi apa maksud tayammum? Tayammum asal maknanya ialah, tayammum tu ialah qasdun, waqsidu, maknanya pergi mencari tanah gitu kan. Pergi kepada tanah gitu kan. Itu asal tayammum tu kan. Tapi kita panggil tayammum tu tayammum lah kan, iaitu menggunakan jadi asal makna dari segi bahasa fatayammamu, pergilah kamu kepada tanah. Fatayammamu sa'idan. Sa'idan tu makna turab. Makna tanah. Tayyiban maknanya suci. Jadi makna tanah yang bercampur dengan najis tak boleh lah kan. Bercampur dengan tai unta ke tai apa tak boleh kan. Ini tanah yang suci. Tayyiban famsahu biwujuhikum. Allah Ta'ala kata maka hendaklah kamu sapu. Tengok dia sapu pula kan, bukannya basuh
Jangan basuh dengan pasir pula kan, basuh dengan debu pula. Ini naklah basuh, minta maaf, kamu sapu biwujuhikum, muka kamu. Ba' situ sekali lagi tu kan, ba' tu makna lil ilsaq tadi tu, iaitu hendaklah sentuh. Jadi dalam mazhab saya kata dia kena ratakan semua kawasan ni, bukan rata debu tu jadi macam bedak, bukan talcum powder tu, bukan. Tapi maksudnya ialah semua kenalah kan, melalui semua muka tu, biwujuhikum wa aidiyakum, dan tangan kamu. Jadi maksudnya iaitu kena 2 kali tepuk lah, satu kali tepuk untuk muka, satu kali tepuk kali untuk tangan sehingga siku tadi tu, kemudian minhu, daripada tanah tu, kemudian dan juga daripada 2 kali ma yuridu. Kemudian tengokkan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, bila Allah Taala sebut ini adalah hukum dia, hukum tayammum kita panggil, dan kemudian hukum wuduk, dan kemudian hukum mandi dalam ayat yang kita bacakan tadi. Jadi seterusnya Allah Taala kata, jadi inilah kehebatan Al-Quran kan. Berbeza Quran dengan kitab fiqh saja. Kalau kitab fiqh dia akan ceritakan hukum. Tapi bila dalam Quran ni dia bukan hanya cerita hukum saja, tapi Allah Taala sebutkan selepas daripada tu, tengok dia kata ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Allah Taala ni bukan nak menyusahkan kamu. Jadi Allah Taala irinkan dengan ayat wuduk, ayat mandi, ayat tayammum ni. Kalau kita fikir susahnya, kalau macam ni nak sembahyang kena ni. Allah Ta'ala tak nak susahkan kamu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan. Tapi Allah Ta'ala ni kan, min harajin. Harajin ni maknanya apa ni? Dayiq. Dayiq ni makna sempit maknanya. Allah Ta'ala tak menyempitkan kamu, menyebabkan kamu suka dalam kehidupan. Tengokkan kan ni. Tengokkan mudah kan. Air, banyak air. Tempat yang tak ada air, tak jumpa air, ada tanah. Takkanlah tak ada tanah. Kalau tak ada tanah juga macam mana? Tanah tak ada air, itu memang dah special kan, special case. Kalau macam tu, Allah Ta'ala benarkan kita kan. Tak adalah sampai menyusahkan kita kalau kita terikat, katakan duduk dalam kotak mana, duduk dalam besi mana kan, dikurung dan sebagainya. Jadi macam mana, tanah pun tak ada, ni pun tak ada. Jadi pada ketika itu Allah Ta'ala, ingatlah ayat ni, ma ja'ala ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Dalam agama Allah Ta'ala tak nak menyusahkan kamu sebenarnya kan. Walakin, tetapi Allah Ta'ala nak apa? Allah Ta'ala nak daripada suruhan-suruhan semua tadi, kita kena ingatkan, Allah Ta'ala nak yuridu liyutahhirakum. Allah Ta'ala nak membersihkan kamu. Bersihkan apa? Membersihkan dosa kamu. Ulama kata 2 sini, membersihkan itu, iaitu liyutahhirakum, membersihkan daripada apa? Daripada hadas dan juga daripada zunub. Daripada hadas ni ialah satu benda yang tak nampak, tapi selagi mana kita tak ambil wuduk, selagi mana kita tak tayammum, dia seolah-olahnya ada pada diri kita. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala nak supaya kita ni bersih tu kan. Jadi sebab itulah Islam ni seorang yang sangat bersih. Tengok dia basuh kaki kan berapa kali satu hari. Kalau ikutlah ambil wuduk kan, kalau lah terbatas, so makna 5 kali satu hari. 5 kali paling kurang kan basuh kaki kita kan. Bayangkan ada orang atas dunia ni kadang-kadang sehari, 2 hari, 3 hari tak basuh kaki pun. Tak basuh kaki. Sebab apa? Dalam rumah pakai selipar, pakai kasut, pakai apa semua kan. Bayangkan orang Islam kan, dia sangat-sangat bersih kan, sentiasa basuh muka, sentiasa basuh tangan, sentiasa basuh kan. Jadi sekarang ni kita kan COVID yang kita tengok, kena basuh tangan kan. Tengok kan. Jadi maknanya suruhan Allah Subhanahu Wa Taala sejak dulu lagi, Allah Taala nak kita kena ingatkan, Allah Taala nak liyutahhirukum wa liyutimma ni'matahu. Itu nombor 1, dia nak bersihkan kita. Kemudian yang kedua, Allah Taala nak menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Apa nikmat Allah Ta'ala yang paling besar kepada kita? Nikmat Islam. Jadi kita ingatkan, bila kita semayang ni, kita akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan ingat, kita ambil wuduk, kita ingat. Sebab tu kena ada niat kan, bukan hanya basuh sebasuh-basuhnya kerana panas je kan, tak, kerana niat kan. Jadi Allah Ta'ala nak menyempurnakan nikmatnya alaikum la'allakum tashkurun. Moga-moga kita ni bersyukur. Jadi ingatkan, ambil wuduk, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni macam-macam kan, mengajar kita, menjadikan kita orang beriman dan sebagainya. Ayat yang ke-7 wazkuru ni'matallahi alaikum. Sekarang ni ingat nikmat Allah Ta'ala kepada kamu. Kalau Allah Ta'ala tak beri nikmat kepada kita, nescaya kita tak jadi orang beriman tak jadi orang Islam kan, jadi orang apa pun tak tahulah kita ni kan. Jadi ingat, itu adalah nikmat Allah Subhanahu Ta'ala. Allah Ta'ala sebutkan kepada kamu semua, kepada orang Arab dulu pun, kepada orang sahabat Nabi pun, ingatkan. Kepada kita pun ingat nikmat Allah ke atas kamu, alaikum wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bihi. Dan ingatlah juga janji yang kamu buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iz qultum sami'na wa ata'na. Ketika kamu kata sami'na wa ata'na. Asal ayat ni turun kepada para sahabat untuk mengingatkan mereka dulu berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masa bai'ah.
Maksud baik ahlu janji apa? Sami'na wa ata'na, kami akan dengar, kami akan taat, kami akan dengar, kami akan taat. Kita pula bagaimana? Kita pula ni semasa kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita kan bila kata asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi, aku naik saksi, aku naik saksi Allah itu Tuhan, aku Muhammad itu adalah Rasul. Bila kita tu sebenarnya adalah merupakan misak, tu sebenarnya misak, iaitu janji kita tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olahnya kita akan kata apa? Aku akan taat kepada kamu ya Allah, aku akan dengar ya Allah, aku akan taat kepada kamu ya Allah, sebagaimana apa yang diberitahu oleh Nabi Muhammad ini kepada aku ya Allah. Jadi artinya di situ ialah kita ni berkata juga sami'na wa ata'na secara tidak langsung bila kita mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi oleh kerana itu Allah Taala kata, jaga-jaga kamu kan, pegang balik. Ingat nikmat Allah nombor 1, Islam tu. Kemudian ingat juga misak, janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala semasa 2 kalimah syahadah. Seterusnya Allah Taala kata, wattaqullah, takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha alimun bizatis sudur. Allah Taala Maha tahu apa yang ada dalam hati kamu. Jadi walaupun kadang-kadang mulut kita ni bercakap lain macam-macam lah sekarang kan, orang ni bercakap macam ni, cakap macam ni, tapi sebenarnya hati lain. Jadi Allah Taala tahu. Jadi kalau Allah Ta'ala tahu, tafsir jalan lain kata, kalau Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kamu, hati kita kan, maka yang di luar hati Allah Ta'ala lagi lebih tahu. Maknanya kalau dalam hati pun Allah Ta'ala tahu, yang di luar hati lagi Allah Ta'ala tahu kan. Kita buat apa-apa, kita buat dosa, kita buat apa, Allah Ta'ala tahu semua kan. Jadi ingat, Allah Ta'ala tahu, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang ke-8, ya ayyuhallazina amanu. Tengok kan, sekali lagi Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya ditujukan kepada kita semua sekarang. Wahai orang yang beriman, kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qisti. Hendaklah kamu hendaklah kamu ni menjadi qawwamin. Qawwamin maknanya qaimin, maknanya qaimina bihukukillah. Hendaklah kamu orang-orang yang menegakkan hak Allah, tanggungjawab kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qawwamina lillah, iaitu orang-orang yang menegakkan hukum, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita semua. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang melaksanakannya. Itu nombor 1. Yang kedua, Allah Ta'ala syuhada bil qisti, dan kemudian nak kamu jadi saksi terhadap al-qisti. Qisti itu maksudnya al-adl. Jadi ada macam-macam lah, sebab ayat ni secara umum kan. Jadi ada macam-macam tafsiran kepada ayat ni. Antaranya ialah hendaklah kita ni menjadi saksi kepada kebenaran, keadilan, betulnya Islam tu. Ini satu tafsiran yang menarik jugalah kan, iaitu hendaklah kita ni menegakkan Islam, qawwamina lillah, tu nombor 1. Yang keduanya syuhada bil qisti, hendaklah menjadi saksi. Menjadi saksi itu apa? Iaitu menunjukkan bahawa Islam ni betul. Jadi kita kena tanyalah kan, setiap daripada kita sekarang ni, apa yang kita buat untuk membuktikan bahawa kepada dunia, kepada semua manusia atas dunia ni, bahawa Islam tu betul. Apa yang kita buat? Apakah sumbangan kita kepada Islam sehingga orang ni tahu bahawa Islam tu betul, sehingga orang nampak Islam tu betul. Bukan hanya kita beramal untuk diri kita saja, tapi kita hendaklah menjadi syuhada, menjadi saksi. Yang kita sebut dulu syahadatul haq tu dalam ayat surah Sayakul, juzuk yang kedua yang kita baca dulu kan, surah Al-Baqarah. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata syuhada'a bil qisti, kemudian wala yajrimannakum. Ayat seterusnya ialah suruhan Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala ingatkan, janganlah yajrimannakum syana'an. Syana'an maknanya bughdun, maknanya marahnya kamu. Kadang-kadang kita ni marah pada orang, tak kira lah kadang-kadang orang tu orang kafir ke, kadang-kadang kita rasa marah kepada orang, apa dia ni kafir ni, dia ni kafir ni, jadi kita pun nak marah pada dia. Jadi kadang-kadang emosi kemarahan kita kepada seseorang, satu kumpulan, Allah Ta'ala sebut dalam ni syana'anu qaumin ni ialah al-kuffar. Kata dalam tafsir jalan lain, maksudnya kamu benci kepada orang kafir, kepada orang bukan Islam, menyebabkan Allah ta'dilu, menyebabkan kamu tak adil. Kalau kamu jadi hakim sebagainya, ataupun kamu bukan hakim dalam masalah pengadilan ni, tak seperti hakim kadang-kadang dalam membuat hukuman, kadang-kadang dalam membuat penilaian, kadang-kadang kita nilai, oh dia ni kafir ni jahat, kafir, aku mesti hukum dia dengan ni. Tak boleh kadang-kadang, sebab walaupun dia kafir, jadi memanglah Allah SWT ajar kita kan, kepada kita, iaitu kalau orang kafir ni kita tak boleh percaya,
Ingat tu, itu satu konsep lain Tapi satu konsep lain, bila kafir kita jangan tak adil. Maknanya kalau dia baik mesti kita kena kata baik. Maknanya janganlah kata mentang-mentang dia ni kafir maka yang baik pun kita kata tak baik, yang dia tak baik pun itu terbalik, biasa jarang lah kan tapi maknanya kadang-kadang kalau itu betul maka kita mesti katakan dia betul. Jangan kerana kita benci pada dia menyebabkan dia betul pun kita kata tak betul. Jadi kalau dia tak betul, of course lah tak betul tu tak ada orang kata kalau tak betul kita kata dia betul kan, tak ada. Itu memang orang terbalik, memang teruk sangat tu kan. Kalau ada orang Islam yang mana orang kafir tak betul pun dia kata betul, itu memang teruk kan. Ini masalahnya Allah Ta'ala tegur ni, janganlah kamu mentang-mentang dia ni kafir maka dia betul pun kamu kata dia tak betul. Itu tak boleh. Allah Ta'ala kata la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, kamu tak adil. Kemudian i'dilu, Allah Ta'ala kata adillah kamu. Adil artinya lah kerana bercakap betul ataupun berkata betul. Kalau kamu menjadi hakim, ketetapan yang betul mesti diberikan kalau mereka itu betul. Kalau mereka itu betul. Jangan sebab mereka ni tidak Islam maka menyebabkan mereka betul pun kita tak betul. Okey. Kemudian huwa aqrabu littaqwa. Kenapa? Kerana adil tu adalah merupakan lebih dekat lagi kepada at-taqwa. Wattaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala tahu apa yang kamu lakukan. Jadi itu sentiasa kan di belakang setiap ayat kita tengok Allah Ta'ala kata ingatkan Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala ingat, Allah Ta'ala ni maha sayang, Allah Ta'ala ni mengampun, Allah Ta'ala ni, tengok kan setiap sekali ayat ada sentiasa macam tu kan. Jadi Allah Ta'ala nak ingatkan kita selalu kan, nak sentuh hati kita tu. Jadi akhirnya ayat yang ke-9 insya-Allah dalam muka surat 108 ni, wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihat. Allah janjikan kepada orang beriman dan juga beramal soleh, lahum maghfirah. Nombor 1 Allah Ta'ala akan, 2 beriman beramal soleh, Allah Ta'ala akan bagi nombor 1 maghfirah, dan kemudian yang kedua ajrun azim, iaitu pahala yang besar. Pahala yang besar itu maksudnya ialah al-jannah, iaitu syurga. Jadi kita akan tengok kan rangkaian Allah SWT nak beri kepada ini. Rangkaian dia, yang pertama ialah al-maghfirah, dan kemudian yang kedua syurga. Jadi artinya nak masuk syurga ni mestilah mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ni tak lekang daripada dosa, ada dosa kan. Jadi macam mana orang berdosa nak masuk syurga? Orang nak masuk syurga ni orang yang bersih. Maknanya orang pure, bersih, barulah boleh masuk syurga. Jadi oleh kerana itulah, kalau orang tu ada dosa, dia tak boleh masuk syurga. Dia mesti sama ada dia masukkan neraka dulu, wa'iyazbillah, kemudian barulah masuk dalam syurga. Ataupun orang tu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia dah bersih, barulah boleh masuk syurga. Jadi kerana itulah sangat-sangat penting untuk kita untuk meminta sentiasa istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat insya-Allah 70 kali paling kurang 100 kali istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan kita semua. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita sudahi sesi pagi ini muka surat 108 dengan surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.